Selamat petang, salam sejahtera. Berita yang baru kita terima, laporan yang menarik yang baru kita terima petang ini adalah Hishamuddin harus dipecat jika laporan LCS tak dinyah rahsia sebelum 16 Ogos. Wow, ini satu berita yang paling hangat, luar biasa. Aku terkejut ketika menerima berita ini, laporan ini menulis bahwa Hishamuddin harus dipecat. Siapa yang harus memecat Hishamuddin? Hishamuddin kan adalah klaster kabinet yang rapat dengan Perdana Menteri sekarang. Sekiranya Hishamuddin dipecat, apa jadi dengan kumpulan kabinet? Klaster kabinet. Habislah Ismail Sabri, sokongannya juga akan hilang. Tetapi bagaimana cerita ini sampai timbul? Apa sebenarnya isi sehingga Hishamuddin harus dipecat jika laporan LCS tak dinyah rahsia sebelum 16 Ogos ini? Aku sebenarnya tak yakin dengan apa yang dituliskan ini, dan aku pikir Ismail Sabri Yaakob tak mungkin akan memecat Hishamuddin. Tapi kalaulah ini benar-benar berlaku, habislah. Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein harus dipecat jika laporan mengenai proyek kapal tempur pesisir LCS tidak didedahkan pada 16 Ogos, kata bekas Timbalan Menteri Pertahanan Liu Chintong. Kabinet telah mencadangkan pada 9 Ogos untuk menyah rahsia laporan yang disediakan oleh Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Keuangan yang dipengerusikan bekas Ketua Audit Negara Amrin Buang, serta laporan daripada audit forensik mengenai projek LCS yang dijalankan pada 2019. Jika laporan itu tidak didedahkan oleh Kementerian Pertahanan pada Selasa, yaitu 16 Ogos ini, Perdana Menteri harus memecat Hishamuddin kerana ingkar arahan, kata beliau lagi. Kedua-dua laporan ini dan dokumen yang lain berkaitan harus didedahkan, kata beliau lagi menerusi siaran Facebooknya semalam. Katanya, dokumen lain yang perlu didedahkan termasuk laporan Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Keuangan berhubung projek kapal peronda generasi baru NGPV yang gagal. Ini kerana katanya Jawatan Kuasa kira-kira wang negara PAC telah mendedahkan bahawa sebahagian daripada dana yang dibayar kerajaan untuk LCS digunakan bagi membayar hutang lapuk daripada projek NGPV. Dalam pendedahan sebelum ini mengatakan sekiranya inilah yang berlaku, iaitu wang sepatutnya digunakan untuk membina kapal LCS telah diguna bayar untuk membayar hutang lapuk projek NGPV, ada laporan mengatakan bahawa ini salah satu salah guna kuasa, penyelewengan dan pecah amanah kerana uang ini sepatutnya digunakan untuk LCS tetapi disalah guna untuk membayar hutang pula, dan ia telah melanggar satu seksyen di dalam Malaysia. Perbincangan mengenai LCS tidak akan lengkap jika fakta daripada projek NGPV tidak diketahui sepenuhnya orang ramai, kata Liu lagi. Katanya, mereka yang bersalah tidak boleh berselindung di sebalik alasan rahsia rasmi dan keselamatan negara untuk melakukan rasuah sebesar itu. Rasuah dalam perolehan aset pertahanan itu sendiri mengancam keselamatan negara. Peralatan pertahanan yang dibina dengan buruk disebabkan oleh rasuah melunturkan semangat tentera kita, memberi kesan buruk kepada keupayaan tempur pasukan kita dan menjejaskan keselamatan anggota kita, katanya. Walaupun kabinet mencadangkan untuk menyah-rahsiakan dua laporan LCS, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata, proses itu perlu mendapat nasihat Peguam Negara dan Ketua Audit Negara terlebih dahulu. PAC mengeluarkan laporan pada 4 Ogos yang mendedahkan kepincangan dalam isu perolehan kapal LCS. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda. Adakah patut Hishamuddin dipecat, letak jawatan, ataupun membiarkan saja isu ini terus berlarutan? Dan yang kedua, pada pendapat anda, beranikah Ismail Sabri Yaakob memecat ahli kluster kabinet ini daripada kabinetnya? Dan seterusnya, adakah kalau Hishamuddin dipecat, adakah jalan itu akan menyelesaikan kemelut ini? Adakah ini akan menyelesaikan kemelut LCS? Dan kalau tidak, buat apa nak pecat?
Soalan yang terakhir daripada saya ialah, siapakah yang boleh menggantikan Hishamuddin Tun Hussein sekiranya beliau letak jawatan ataupun dipecat daripada jawatannya? Aku fikir menjadi masalah besar, tak tahu siapa yang akan menggantikannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan tinggalkan pendapat Anda tentang Hishamuddin harus dipecat jika laporan LCS tak dinyatakan rahasia sebelum 16 Ogos. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera di hari Minggu yang indah ini. Aku terkejut dengan satu pengakuan daripada Najib yang agak luar biasa. Aku fikir Najib nak letak jawatan. Aku fikir Najib dah nak berundur daripada politik. Selepas Najib dikecam teruk, dihantam teruk, tak habis-habis, diserang netizen, diserang musuh, bahkan banyak masalah UMNO, Barisan Nasional, sekarang ini perlu diselesaikan dengan segera. Dan salah satunya aku cadangkan ialah Najib dan Zahid perlu berundur diri. Kerana seperti yang aku pernah kata sebelum ini, mereka sebenarnya sedang menjadi liability kepada Barisan Nasional dan juga khususnya kepada parti UMNO. Kerana setiap kali mereka mempunyai masalah, yang menjawab, yang menanggung bukan mereka sendiri, tetapi UMNO dan Barisan Nasional. Sekarang ini kelihatan masalah besar kepada UMNO dan Barisan Nasional bukan lagi kerana kepimpinan, bukan lagi kerana kelemahan kepimpinan negara, tetapi kerana munculnya pelbagai isu yang luar biasa. Yang terkini adalah isu kapal perang LCS yang tak siap-siap melibatkan RM9 bilion dan 6 bilion sudah dibayar kepada kontraktor, tetapi satu pun kapal tak lagi siap. Seperti yang dijanjikan 2019 sepatutnya ada sebuah kapal yang telah dihantar, tetapi sampai sekarang tak siap lagi. Semalam media bertanya kepada Najib dalam Malaysia Deadline. Najib ditanya sampai bila kapal akan siap, dan dibandingkan pula dengan negara Mesir yang hanya menyiapkan, sempat dan mampu menyiapkan kapal LCS yang sama dalam tempoh 29 bulan. Tetapi kapal Malaysia selepas lebih 10 tahun, satu kapal pun tak siap lagi. Jadi Najib ditanya, kenapa Mesir dapat siapkan 29 bulan kapal LCS dan sudah beroperasi pada waktu ini, tetapi Malaysia satu pun belum siap lagi lepas lebih 10 tahun. Itu soalan kepada Najib. Tapi kenyataan Najib, pengakuan Najib yang lebih luar biasa, keputusan Najib yang lebih mengejutkan semua pihak ialah apabila Najib kata Najib mahu UMNO menang di Pekan dengan majoriti lebih besar. Wow, ini satu kenyataan luar biasa yang cukup berani daripada Najib. Walaupun masa depan Najib kelihatannya tidak menentu pada waktu ini, keadaannya seperti tidak memihak kepada Najib kerana bermula pada minggu hadapan hari Isnin depan, iaitu besok 15 Ogos, perbicaraan terakhir Najib, rayuan terakhir Najib di Mahkamah Persekutuan berkaitan dengan rayuan mengenepikan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta dengan isu kes SRC internasional akan didengar. Dan yang lebih hangat lagi, ada laporan media mengatakan sekiranya prosiding pendengaran kes rayuan Najib terakhir ini tidak ditangguhkan dan diteruskan oleh Mahkamah Persekutuan, ada laporan media mengatakan pasukan pembelaan Najib yang terkini akan menarik diri. Ini semua membawa kepada satu masa depan kelam kepada Najib. Tapi dengan yakin dan berani, Najib kata dia mahu UMNO menang di Pekan dengan majoriti besar. Aku nak tanya kepada Najib, dia yakinkah dia tak akan masuk penjara dan dia akan dapat mewakili UMNO lagi di Pekan? Dan sekiranya Najib masuk penjara, dia tidak boleh mewakili lagi Parlimen Pekan. Siapa akan menggantikannya? Karena spekulasi hebat bertiup kencang sekarang mengatakan anak Najib akan menggantikan Najib di sana. Legasi Najib tak akan habis. Jadi ada orang kata legasi Najib ni tak akan habis sampai bila-bila, kerana tak tahulah apa alasannya.
Bekas Perdana Menteri Najib Razak mahu UMNO dan BN memenangi Pekan dan keempat-empat kerusi DUN dalam parlimen itu dengan majoriti undi yang lebih besar pada PRU akan datang. Kedudukan kita di Pekan kuat hari ini, kata Najib. Mungkin itu penilaian Najib secara pribadi, secara kendiri. Secara pribadi mungkin Najib menilai UMNO kuat di Pekan. UMNO Barisan Nasional kuat di Pekan. Tapi aku fikir ada perkara yang mungkin Najib terlepas pandang pada waktu ini kerana Najib sudah kekurangan dana, ditambah lagi akaunnya dibekukan sehingga hanya boleh mengeluarkan 100,000 sebulan. UMNO BN kuat di Pekan dan matlamat kita tidak semata-mata nak menang. Matlamat kita nak Pekan dimenangi dengan majoriti tertinggi di kalangan semua calon kita, kata Najib. Wow, Najib mengatakan dia mau menang paling besar di seluruh Malaysia. Yang saya faham seperti itu. Kita nak pulih semula walaupun dulu kita menang pada tahun 2018, majoriti 24,859. Kalau rakan-rakan saya lain dapat 24,000 majoriti, kita dah meloncat, kata Najib. Tapi di Pekan, 24,000 majoriti itu dianggap menurun daripada PRU sebelum ini. Bagi kita, ia bukan merupakan pencapaian yang memberangsangkan, kata Najib. Tapi aku nak bagi tahu Najib, kemenangan berapapun ribu pun, kalau menang tetap menang. Menang 2 undi pun tetap menang. Tapi Najib kata dia mahu lebih daripada 24,000. Tapi kali ini 24,000 itu kita nak tingkatkan jauh lebih tinggi pada PRU 15. InsyaAllah, kata ahli Pekan itu. Aku nak bagi tahulah, Najib perlu bagi fokuslah kepada perkara yang lebih penting pada waktu ini. Bukan memenangi Parlimen Pekan, tetapi memenangi rayuannya di Mahkamah Persekutuan yang bermula esok. Najib yang pertama kali bertanding dan menang pada PRN Pekan pada 1978 berikutan kematian bapanya dan bekas Perdana Menteri Abdul Razak Hussein, mengekalkan kerusi itu dalam 8 pilihan raya lalu. Wow, 8 kali sudah Najib menang di sana, tak pernah kalah. Pada 2018, di tengah-tengah kemarahan orang ramai terhadap skandal 1MDB, undi majoriti Najib merosot kepada 24,859 undi berbanding dengan majoriti 35,613 undi pada 2014. Fokus mesti diberikan kepada pengundi berumur antara 18 dan 40 tahun yang terdiri daripada 56.77% daripada 118,835 pengundi. Kita juga harus memberi tumpuan kepada pengundi berumur antara 18 dan 20 tahun kerana mereka mempunyai kesedaran dan pengetahuan politik yang lebih rendah, kata Najib. Yang ini aku sanggah. Apa sebab Najib kata pengundi berumur 18 dan 20 tahun hingga 20 tahun ini mempunyai kesedaran pengetahuan politik yang rendah? Aku fikir pada waktu ini pengetahuan politik yang lebih tinggi adalah orang yang berumur 18 dan 20 tahun dan 20 tahun hingga 40 tahun. Yang berusia lebih daripada itu sebenarnya berpengetahuan politik tetapi sudah tegar, tak nak berubah lagi. Walaupun orang itu salah, walaupun pemimpin itu salah, mereka sudah seperti telah dipukau, seperti telah dipukau oleh pemimpin-pemimpin yang walaupun korup, walaupun kleptokrasi dan sebagainya, mereka tetap mengundi orang itu. Inilah yang tak berpengetahuan politik. Berpengetahuan politik rendah berbanding orang yang berumur 18 dan 20 tahun. Pada waktu ini, pada fikiran aku, mereka inilah yang pencatur kepada politik sebenar yang ada di Malaysia. Dalam ucapan selama 30 minit itu juga, Najib telah menggesa ahli parti mendoakannya dan menunjukkan solidariti dengan hadir di Mahkamah Persekutuan pada minggu depan. Wow, Najib nak minta sokongan, ya. Tak payahlah nak sokong, biar dia sokong diri dia sendiri. Okey, itu saja daripada kita. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.